Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب إن لم يتوبوا إليك يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan bagi sekalian alam, senantiasa menikmati kita dengan beberapa nikmat yang tidak boleh kita hendak hitungnya banyak manakah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Utama sekali selepas daripada nikmat al-iman dan Islam, iaitu nikmat kita boleh duduk di dalam bulan Ramadan al-Mubarak pada tahun 1439 Hijriah dengan cara sempurna. Maka itu adalah sebesar-besar nikmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita di dalam bulan rahmat ini, bulan maghfirah, bulan yang dimerdekakan di dalamnya beberapa daripada kalangan manusia daripada api neraka. Maka itu adalah satu peluang yang wajib di atas umat Islam seluruhnya ambil penting yang ketinggalan lagi di dalam bulan yang mulia ini. Kerana tidak ada siapa yang boleh nak yakin, boleh nak berasa kata tenang hati, berasa kata dia itu, berasa percaya kata diri dia tu nak ada pula ada bulan Ramadan pada tahun depan. Maka cepat-cepatlah kita duduk di dalam bulan ini. Terutamanya hendaklah kita tunaikan apa amal ibadat kita, iman kita, Al-Quran kita. Mudah-mudahan amalan yang soleh itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita akan dapat ganjaran daripadanya di negeri akhirat nanti. Maka insya-Allah pada jelsah yang kita buat jumpa sekali ni kita mari nak tengok sedikit kerana ada soalan-soalan daripada saudara-saudara yang duk ikut turut akan ini majlis, iaitu majlis ilmi Dumyat Al-Jadidah. Hatta beberapa soalan mari supaya kita supaya majlis itu buat kesimpulan dan jawapan terhadap
apa yang dikemukakan oleh saudara-saudara kita daripada soalan-soalan, kemuskilan-kemuskilan yang sakut paut dengan amal ibadat yang berlaku di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dan itu adalah satu perkara yang kita nak kemukakan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu betulnya cara beramal dia dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang Islam, yang beriman kepadanya. Kita tak melewatkan masa, kita nak mari tengok sedikit daripada soalan-soalan yang dikemukakan kepada ini majlis. InsyaAllah kita nak baca soalan, mudah-mudahan kita boleh pakat dengar belaka, supaya kita tambahnya ilmu kita dan betulnya cara faham kita mengikut khandaki yang khandak oleh syarak, iaitu Allah Ta'ala dan Rasul dan ajaran Islam kita. Yang pertama, soalan kata, adakah Abu Salamah tidak semaya tarawih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah Abu Salamah tidak pernah semaya at-tarawih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah soalan. Tetapi dia khabarkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Salamah tu sebagai soalan yang dikemukakan kepada ini majlis, tetapi dia iaitu Abu Salamah tu khabar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidak semaya dengan cara berjamaah pada malam daripada malam di dalam bulan Ramadan semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa ada zaman itu. Mana ketika Nabi dah hidup lagi lah. Dan diiringi lagi soalan dengan panjang jawab hari ni, ia kata semaya masing-masing sahabat tidak ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun buat cara dia, sahabat pun buat cara dia. Adakah semua perkara yang tersebut itu adalah benar? Maka kita nak bagilah soalan yang dikemukakan oleh saudara-saudara kita terhadap majlis ni beberapa bahasa jawapan mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala nak buka ke atas diri saya dan keluar tubik daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendak daripada ilmu yang dia itu beri. Maka kita nak tengok dulu mula-mula kata, adakah, dia tanya, kita ulai kata, adakah Abu Salamah tu tidak pergi semaya serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu semaya tarawih tu adakah benar? Maka utama sekali, sebelum daripada kita nak kata dia tu pergi semaya, tak pergi semaya tu hak mula sekali, hei masyarakat, hei ummah, hei orang yang Islam, yang adanya iman, yang akan cemerlang molek, mari kita tengok kata, hak utama sekali kita jatuh dalam hati kita kata, siapakah Abu Salamah? Siapakah Abu Salamah? Anak pada Abdul Rahman, anak pada Auf Al-Qurashi. Abdul Rahman, Abu Salamah ni iaitu kena kepada anak Abdul Rahman, anak pada Auf Al-Qurashi. Beranak dia ni pada tahun 20 lebih daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mati dia pada tahun 94 Hijriyah. 94 Hijriyah. Katanya ulama yang menterjemahkan akan
Abu Salamah ini kata umur dia tu 72 tahun. Jadi seolah kata Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Itu sebagai ittifaq ulama-ulama sirah dan ulama tarikh di dalam Islam dan hak bukan Islam. Kata Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Maka katanya ulama, Abu Salamah ni dia beranak pada tahun 20 lebih. Bagaimanakah dia nak dare dengan Nabi SAW sehingga dia nak pergi ikut akan Nabi SAW akan semaya tarawih tadi tu? Tak mungkin sama sekali. Dan katanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia ni duk lapis sel daripada orang pertengahan di kalangan orang tabi'in. Orang tabi'in, yakni orang dar dengan sahabat Nabi SAW dan dia tak dar dengan Nabi. Maka nak royak kata dia tu tak pernah pergi semaya dengan Nabi SAW akan semaya tarawih, maka benarlah. Kerana apa? Kerana dia itu bukan sahabat. Maka apabila dia tu bukan sahabat, bagaimanakah dia nak dare dengan Nabi SAW dan lagi ikut turut akan semaya Nabi? Tak mungkin sama sekali. Itu adalah perkara yang kita kena ambil tahu di sini. Dan dia ni adalah hadis dia ni orang pakai ambil belakang daripada dia. Melalui dia tu nak sampai terus pada Nabi daripada kalangan Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain-lain lagi daripada ulama-ulama hadis yang ada di dalam agama kita al-Islam. Maka pakai ambil belakang hadis daripadanya, iaitu daripada Abi Salamah, anak kepada Abdul Rahman, anak pada Auf Al-Qurashi. Darajat dia, kita kena kenal orang ni, kena gini. Walaupun kita ngaji tak banyak, walaupun kita orang biasa, orang awal, orang gapo pun, boleh kita kenal. Syarat orang ngajar tu royak we molek, jangan susuk uca. Kenal. Mana kata kita kalau ada otak cara mikir hak saya duk royak ni, saya yakin kata orang pakak tahu, pakak kenal, pakak boleh faham belaka. Tak pasti. Iaitu kita kena ngaji jadi banyak. Baru kita nak reti. Tak. Kita ngaji tak banyak pun tak apa, tapi syarat orang nak royak kepada kita tu royak dengan tak susuk uca. Maka kita faham. Terkadang orang kita ni buat benda hak mudah jadi payah supaya nak susuk uca. Terkadang ada juga ulama yang nak memudahkan perkara yang payah supaya nak manusia itu dapat faham dan dapat boleh beramal sama-sama dengan dia. Maka tujuan orang nak menyampaikan agama tu ya dua pihak tu. Daripada semenjak daripada zaman dulu hingga hari kiamat nanti terbagi pada dua tu lah. Hai tu tak? Maka Imam Ibn Hajar kata dia ni orang fiqh, lagi orang yang banyak meroyakkan hadis. Di sisi Imam Zahabi, dia salah satu tokoh daripada tokoh yang ada di negeri Madinah zaman itu. Maka gapakah yang Abu Salamah itu ambil mari kepada ini ummah? Tu hak kata semaya, ia tak pergi semaya tarawih sebagaimana setengah-setengah dok dakwa tadi tu gapakah? Yakni Abu Salamah anak pada Abdul Rahman ini, hak kih dia tu yang ditanya akan Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya akan Aisyah. Aisyah ni sebagaimana kita tahu dia adalah ummul mukminin. Adalah ibu pada segala orang Islam, orang mukmin. Kerana dia itu adalah isteri Nabi SAW. Abu Salamah ni ditanya akan Aisyah radhiyallahu anha sebagai peristiwaan ni, kisah ni Imam Bukhari tercatat di dalam kitab dia As-Sahih, iaitu kitab Sahih Bukhari pada rakam 2013. Imam Bukhari ambil hadis ni tak di mana? Kerana kita tahu kata hadis yang ada nak sapa kita ni, hadis Nabi ni ulama telah wari pada kita
Dan cara wari oleh ulama tadi itu, dia tulis buh dalam kitab dia. Sebagaimana kita tahu, apabila kita dengar kata orang duk baca khutbah, orang duk royak ceramah, orang duk mari mengingati kita dengan hadis Nabi SAW, maka dia kata rawahu al-Bukhari. Apa maksud rawahu al-Bukhari? Yakni Imam Bukhari mengeluarkan akan hadis tadi. Maka Imam Bukhari ni keluar hadis ni duk rana, iaitu keluar dalam kitabu Salati At-Tarawih. Imam Bukhari ambil peristiwa kisah yang Abu Salamah anak pada Abdul Rahman tanya akan Aisyah, duk di kitab dia, nama kitab Salati Tarawih, semaya tarawih. Bab apa? Bab fadli man qama Ramadan. Bab mereka yang kelebihan mereka yang berdiri, yakni yang buat amal pada waktu malam. Maksudnya ulama di sini iaitu semaya dengan cara yang sempurna, iaitu hidup malam-malam Ramadan dengan semaya. Itu man qama Ramadan. Itu man qama Ramadan. Makna kata mereka yang orang panggil kata buat amal di dalam bulan Ramadan. Itu maksud daripada ulama-ulama yang telah buat khulasah dengan cara, buat khulasah ni, buat kesimpulan dengan cara mudah supaya kita faham. Abu Salamah ni, dia mari tanya Nabi, dia mari tanya Aisyah ni, tanya gapo? Tu dia. Dia kata kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Abu Salamah tadi yang meninggal pada tahun 94, umur dia 72, sebagaimana kata a'immah yang terjemuh dia. Dia mari tanya akan Aisyah. Dia kata mana? Bagaimanakah dapati semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan? Jadi seolah kata dia ni mari tanya akan Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi semaya lagu mana di dalam bulan Ramadan. Apakah maksud kita nak sengka terhadap soalan yang Abu Salamah tanya Aisyah? Sengka kata oleh seluruh ulama kata Abu Salamah mari tanya, bukan tanya nak tahu dalam arti kata dia tak sena buat amal. Dia mari tanya nak tahu supaya nak tiru akan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seluruh orang Islam kita pakat faham belaka begitu. Bukan seperti setengah-setengah duk dakwa kata Abu Salamah ni mari tanya tapi dia tak ada nak ikut kali. Itu bukan. Itu sengka buruk, sengka jahat terhadap para ulama-ulama Islam kita, terutama tabi'in ini, iaitu Abu Salamah ni. Lalu apabila Abu Salamah ni tanya akan Aisyah radhiyallahu anha terhadap semaya Nabi di dalam bulan Ramadan, dia tanya dengan lafaz solah. Nyata kata qama Ramadan, di situ makna semaya. Sebab tu orang syarahkan kitab-kitab Sahih Bukhari daripada beberapa ulama, sama ada dalam mazhab mana-mana pun, tentu dia syarah kata semaya di situ, qiyam, semaya di situ. Maka Aisyah pun tak ada jadi apa hati, tak ada jadi wawih, tak ada kata nak susuk ilmu, susuk puca, tak. Dia kata faqalat, maka dia jawab. Aisyah ni jawab terhadap soalan kaifa tadi tu. Aisyah jawab kata kan, makana, tidak dapat yazid, tidak dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Tidak didapati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah semaya dia, tambah rakaat di dalam bulan Ramadan baik ataupun lain daripada bulan Ramadan,
Tambah tadi tu di atas sebelah rakaat. Di atas apa? Di atas sebelah rakaat. Molek tu, di atas sebelah rakaat. Sebelah rakaat ni bila lagu mana? Bila semaya malam ni dua salah. Semaya 2 rakaat salah, 2 rakaat salah, 2 rakaat salah, 2 rakaat salah. Tu bila lagi sampai ke 8 rakaat. Dak gitu, setagi lagi kita tengok Aisyah sendiri tafsir sebagaimana hak saya royak ni. Kamar dia diiringi pula witir dengan 3 rakaat. Maka dinamakan semayanya malam Nabi SAW dengan itu rupa cara. Tu tak? Ni nak royak kita tahu. Lagi kita nak masuk lah. Tu dia. Lalu Aisyah ayat kata, Nabi SAW ni yusalli arba'an. Nabi semaya 4 rakaat. Maka disyarah oleh ulama di sini mana kata 2 salah lah. 4 rakaat ni mana kata Nabi semaya 2 rakaat, Nabi semaya 2 rakaat. Tu, Nabi semaya 2 rakaat salah. Maka mana semaya pula 2 rakaat salah. Lalu Aisyah kata, fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Muntak sedut tanya banyaklah terhadap apa? Terhadap keelok semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap panjangnya semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sedut tanyalah tu. Kerana itu adalah maklum. Perkara yang tahu belaka dah di sisi umat-umat Islam ni. Tu dah. Thumma yusalli arba'an. Kemudian semaya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an pula. Mana kata lepas daripada dia itu semaya 4 rakaat awal dengan 2 salat, Nabi pun duduk sebentar. Kerana mari dengan thumma ni. Thumma ni apa panggil? Beri faedah at-tarakhi. At-tarakhi makna kata dia tu orang panggil kata berhenti lah. Bukan makna kata buat bakama dia hubung selalu tu tak. Makna kata dia duk berhenti sebentar. Nampak? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala royak, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Tuhan ni menjadikan kita hidup, kama dia Tuhan mematikan pula kita. Hidup ni lama, kama dia baru mati. Mati tu kama dia duduk dalam kubur al-barzah tu lama pula baru nak bangkit. Tu Tuhan guna summa. Maka lafaz summa dalam ulama lughah ni dia beri faedah kata berlamat-lamat. Makna kata bukan hubung selalu tu tidak. Tu dah. Summa kama dia Nabi pula yusalli arba'an. Semaya pula 4 rakaat dengan 2 salat sebagaimana syarah ulama lagi kita akan tengok. Fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Munjaduk tanyalah kata elok setara mana Nabi semaya, panjang setara mana. Tak nak bergaduh lah tu. Memang begitu dah kerana Nabi ni semaya dengan cara khusyuk ni tak gapo-gapo dah. Tak ada kata nak lenguh, tak ada kata nak serabut, tak ada kata nak orang panggil kata nak jadi kata gitu, jadi kata gini, tak ada perkara-perkara tersebut. Kerana hakikat semaya tadi tu terjerat di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada Nabi semaya 4 rakaat ni pula jadi 8 lah. Thumma yusalli thalathan. Kemudian Nabi pula diiringi semaya 3 rakaat, yakni dengan cara pihak kata oleh ulama kata semaya 3 rakaat di sini makna semaya witir lah. Tu dia. Maka nak royak we tahu gapo sini. Nak royak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya 11 rakaat. Kemudian 11 rakaat ni dikira kat tarawih juga. Siapa dia pihak lagu tu? Iaitu Imam Bukhari. Di mana pihak tu? Di dalam sahih dia. Dan ulama-ulama syarah hadis pun gitulah cara pihak. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari wari hadis ni di dalam kitab Salatit Tarawih, iaitu semaya tarawih. Nampak tu dah? Maka tersendirilah nak ayat kata orang semaya 11 rakaat ni bukan tarawih. Itu apa yang kata tipu, susuk pucuk apa panggil. Tu dah? Itu adalah susuk pucuk. Kerana ni kita tengok di sini. Kerana kita tahu telah maklum orang ngaji hadis semua dalam dunia ni kita nak tahu bab fiqh, faham Imam Bukhari, tengok di bab dia.
Tengok di bab dia tu. Bab dia tu mana pitu nak masukkan hadis di dalam tu. Ya wari tak hadis tu di bawah bab gapo. Maka ia faham kata hadis ni maksud ni. Sebab tu ya wari hadis ni duk bawah kitab salatit tarawih. Bab kelebihan mereka yang berdiri bulan Ramadan, iaitu semaya di dalam bulan Ramadan. Itu maksudnya. Maka ternyata bagi kita kata Nabi SAW semaya dengan ini rupa cara. Lagu mana? Iaitu semaya sebelah rakaat serta witir. Itu dah. Baik. Adapun hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada hadis Abdullah bin Abbas dengan Malik. Saya yakin kata saya dok royak ni orang Islam seluruh pakat faham belaka. Malaikat orang hak pesen fanatik ta'assub, orang ni seolah kata ada telinga tak dengar, ada mata tak nampak, ada hati tak terasa. Itu tak ada arah. Nabi SAW telah sabda satu kali, dia kata laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Tidak daripada orang kalangan orang yang duduk di atas bantasan sunnah aku, jalan ni aku, mereka yang mengajak manusia kepada asabiyah. Apa makna asabiyah? Makna berpenatik, kelang kelai bahasa Sia kata. Bahasa kita ni kita nak uwi makna lagu mana? Yakni pesen kata berdegil, aku nak bawa lagu ni lah. Aku bertaksub. Orang Islam kita faham dengan itu perkataan. Makna kata tak dah. Kalau orang aku tak rayak, walaupun siapa pun nak rayak, aku tak dengar sama sekali. Itu orang PA perangai orang taksub. Nabi kata bukan daripada jalan ni aku, orang yang mengajak manusia kepada ini jalan. Dan bukan daripada orang mati di atas sunnah aku, mereka orang yang mengajak manusia kepada ini. Ini apa? Ini asabiyah. Sebab itulah ta'assub, fanatik dalam hati, tak boleh kita ada sama-sama orang Islam kita. Kita kena dengar daripada mana pihak yang rayak dengan cara nyata ada alasan tidak memaki hamun terhadap siapa-siapa pun, kita kena ambil telinga kita dengar, ambil mata kita tengok, ambil akal kita fikir. Buat apa? Kerana nak lucu kita daripada apa hak Nabi duk kata tadi. Hadis tu hadis hasan. Bagaimanakah kita dakwa nak syafaat daripada Nabi SAW? Nabi tolak mula dah orang pesen ni. Maka kita kena beringat. Maka kita kena orang kata berhati-hati. Kena ambil cakna, ambil penting. Kena ambil cara dengan masalah-masalah pesen ni. Kerana masalah pesen ni adalah masalah yang kita kena jadi masalah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak? Kepada masyarakat semua ni kena ambil faham. Mari kita tengok. Kita nak uwi satu kaedah di dalam kaedah agama Islam kita ni iaitu suruh tanya orang yang alim pandai. Tetapi serta alasan daripada syarak. Bukan ambil daripada kocek diri dia sendiri. Itu adalah perkara yang agama kita itu kehendak. Seperti juga kalau kita nak misal dengan cara nak win apa. Walaupun kita orang ngaji tak banyak, walaupun kita orang memotong, walaupun kita orang buat benda, walaupun kita jadi siapa pun, tak reti sangat dalam masalah urusan gapo pun, urusan politik, urusan ekonomi, urusan ni kita tak pandai. Tetapi kita nak reda ke tak? Nak jual tanah, bekas tanah kita. Dengan demo nak jual tanah, kita nak beli tanah daripada orang. Demo ui tanah saja pada kita dengan tidak bagi cenduk pada kita. Ada manusia mana yang nak terima dengan cara memikir lagu tu? Tak sedap gaduh lah dengan cenduk. Demo ambil tanah kan sudah. Tak bukan makna gitu. Kalaulah umat manusia itu duk sikap semacam tu, maka mundurlah cara memikir. Masalah dunia pun mundur, masalah agama lebih lagi. Ikut orang royak, ikut orang bubuh,
Kita nampak kata dia ni orang pesen kata subai besar sikit, pakai baju buah sikit, ada janguk sikit, ikut royak, terima belaka. Tak. Islam tak ada hajar manusia umat dia jadi semacam tu. Langsung tidak. Sebab itulah kita nak mengajar gapo hendak mengiringi dengan sumber hak kita ambil tu. Kerana orang tak mengiringikan sumber hak ambil, seolah kata dia ini waktu baik daripada kocek dia sendiri. Terkadang ada royak kata kara ni boleh, fadilat gini boleh, kita apabila kita buat gani ni boleh, fadilat gitu, fadilat bini, kelebihan begitu, kelebihan begini. Di mana yang kamu kata ni kamu kena beri fadilat boleh? Tidak. Orang nak royak fadilat hak boleh daripada Allah Ta'ala, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak royak gapo urusan agama adalah kita kembalikan perkataan kita kepada Rasul. Kenapa? Kerana kita ni orang yang nakal agama, bukan orang yang merancangkan agama sendiri, tidak. Itu nak kita faham. Maka didengar-dengar setengah daripada orang yang bawakan hadis daripada Ibni Abi Syaibah, hadis daripada Abdullah bin Abbas, katakan ia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan 20 raka'atan wal witra. Dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya di dalam bulan Ramadan 20 rakaat serta witir. Maka hadis yang kita dengar ini isnaduhu dhaifun. Hadis isnaduhu dhaif. Sebab apa boleh dhaif? Kerana ada di dalam orang waris hadis tu seorang nama Ibrahim anak pada Uthman. Dia ni dihukumkan oleh ulama kata dhaifun jiddan. Orang darajat dhaifun jiddan. Kalau kecil mudah habis ngaji tak naik kelas. Orang ngaji lama akan tetapi natijah tu tak ada jadi hebat sangat. Ni kita tak ada kata. Yang kata tu ulama juga. Supaya nak jagakan akan ini agama. Ni terkadang kita ni jadi cemburu tak kena. Apabila orang ayat hadis ni dhaif, ya tak pandai-pandai ada ayat hadis ni dhaif. Bukan kita ambil daripada kocek kita sendiri ada ayat. Ambil daripada ulama tu juga. Tetapi dengan sebab kita biasa duk bina diri kita dengan perkara-perkara tadi, terkadang kita berasa tak boleh nak tinggal perkara tu. Supaya orang tagih rokok tu lah. Apabila orang sebut tentang rokok, kemudaratan rokok, dia berasa panas lalu. Berasa nak bergocoh dengan orang lah. Berasa nak bertumbuk lah. Sebab tu lah orang yang ada cara mikir semacam tu ia tak akan benar sekali akan orang kafir. Ia akan duduk bawah orang kafir sampai akan mati lah orang pasal tu. Kenapa? Kerana otak dia banyak tu. Cara mikir dia banyak tu. Ulama-ulama, guru-guru kami, dia ayat kata, ya ibarat seolah kata orang semacam tu orang semacam kata binatang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Quran. Kalau kita tak barang atas tubuh dia pun ia berjelas. Kalau lepas duduk saja pun ia berjelas. Maka sebagaimana kita nak buat kira sangat dengan orang-orang semacam tu. Maka kita kembali klik kepada ini masalah. Hafiz Ibn Hajar rayak dalam Fathul Bari dia kata isnaduhu dhaif. Sanad ni dhaif. Ingatlah apabila orang semacam Ibn Hajar rayak kata sanad tu dhaif, arti serta dengan mata tu. Dan satu lagi,
Kalau dhaif saja duk sekadar tu kita nak pergi buat amal dengan cara-cara fadail amal, boleh-boleh kira dikatakan oleh ulama. Kalau tak pergi belagar dengan hadis yang lebih sahih daripadanya. Tetapi dia kata, Ibn Hajar kata lagi, waqad aradahu hadis Aisyah hadha alladhi fi sahihain. Tapi hadis ni nyegi muaradah. Muaradah ni makna kata gi tepuh, agi belawai dengan hadis-hadis Aisyah, dengan hadis Aisyah yang didapati hadis Aisyah tu ada di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Kita tahu belaka kata darajat hadis tadi tu hak tinggi sekali darajat, iaitu apa yang diiktifak oleh Bukhari dan Muslim. Imam dua-dua orang tu. Maka kalaulah orang yang fiqh sekalipun, orang yang dipercayai sekalipun di dalam ilmu hadis, nyagi mukhalafah dengan orang yang lebih siqah daripadanya, tubik hadis tu syaz natijah. Kalaulah orang dhaif dah asli pada asal, dia nyagi mukhalafah pula dengan orang yang siqah lebih pada dia, tubik hadis tu mungkar. Itu cara faedah kita ngaji ilmu mustalahil hadis. Ni terkadang ngaji ilmu mustalahil hadis tapi tak mau nak pakah. Ngaji cara tajwid tapi tak mau nak baca Quran. Duk takut gapo? Takut baca tak kena. Takut awak tubik natijah tak kena. Takut semacam ni, panggil takut tak kena pada tepat. Kita tengok perkataan ulama kita. Kita lihat perkataan ulama kita. Kamari kita tengok pula kepada apa yang disyarahkan oleh ulama. Maka kita ukur dengan kawan yang kita ngaji, supaya kita nak lepas kita daripada taklid al-a'ma, turut dengan cara buta tuli, maka lepaslah kita. Maka dapatlah ganjaran bagi kita. Sebab itulah di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abi Syaibah daripada Abdullah bin Abbas, kata Nabi semaya 20, hadis ni hadis yang tak boleh kita nak buat hujah. Kerana belawai dengan hadis gabah, belawai dengan hadis yang ada di dalam sahihain Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu an. Kata radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak semaya dalam bulan Ramadan maupun bukan bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Lalu Ibn Hajar kata lagi, ma'a kauniha a'la bihali an-nabi sallallahu alaihi wasallam lailan min ghairiha. Makna kata, serta keadaan Aisyah tadi tu lebih tahu dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam lain daripada orang lain. Daripada orang yang lain daripada Aisyah. Kerana Aisyah duduk dengan dia. Dia tahulah. Kata gapa? Kata Nabi tu buat gapo, lalu dia khabar. Maka tak benarlah kepada orang duk sebut, duk dakwa kata Aisyah royak daripada Nabi, tapi dia tak ada tengok daripada Nabi. Tak ada tengok daripada Nabi. Kata Nabi semaya sebelah rakaat. Itu dusta. Itu adalah tipu masyarakat. Susuk puca tipu masyarakat supaya nak boleh habuai dunia. Itu adalah salah cara mengajar semacam itu. Royak betul. Tapi kita royak takut nak pilih hak ni, tak ada gapo. Hak betul lagu ni, kita tak sihat tu lagi, tak ada masalah. Biar nak paksa gapo. Tapi dia pergi royak kata perkara ning-ning, perkara yang tak betul dengan wakil, wajib orang yang tahu tu kena betul. Jangan dia jadi syaitanul akhras. Syaitan yang biasa tahu, akan tetapi tak mau nak tegur gapo-gapo terhadap perkara yang mungkar. Yang ada orang duk mari cicir agama Islam, duk mari cemar agama Islam, duk mari bubuh perkara-perkara duk sampai-sampai di atas agama Islam yang bersih ni. Kita orang tak tahu, maka salahlah Tuhan akan tanya kita. Kata, gana kamu tak royak kepada masyarakat? Itu tak? Itu adalah perkara-perkara yang kita kemukakan di sini. Boleh kita rajukkan perkataan tadi itu di dalam kitab-kitab yang besar bagi mereka yang kuasa, seperti Irsyad As-Sari bagi Qastalani, dan Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, dan Imam Az-Zurqani yang syarah di atas kitab Muwatta, dan Imam As-Suyuti juga yang syarah di atas kitab Muwatta.
boleh kita tengok perkara-perkara yang tersebut tadi. Boleh kita tengok perkara-perkara yang tersebut tadi. Itu tak? Tu dia. Dan kita mari tengok lagi setengah daripada perkara-perkara yang dikemukakan di sini. Gapakah? Ia kata hadis Al-Bukhari. Ni kita nak pindah kepada masalah yang lain pula. Yang kata dia tu khabar kata Nabi SAW semaya dengan tidak berjemaah. Semaya tu masing-masing. Sahabat tak ikut Nabi. Nabi buat cara dia, sahabat pun buat cara dia. Adakah benar perkataan ini? Adakah benar perkataan ini? Mengikut kaji ulama, mengikut syarah ulama, mengikut tarikh yang tercatat, adakah benar? Mari kita tengok. Yakni hadis Nabi juga yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Tak boleh nak dakwa nah. Kata orang yang dok royak dengan cara rupa semacam ni tak pakai ulama, tak mau nak jalan mengikut ulama. Terkadang orang panggil kata perkataan ulama ni ada maksud yang tertentu. Orang panggil kata kalau kita nak faham mudah-mudah. Anak muda-mudi kita orang tua ni terkadang kita tak tahu kata ya wak isyarat tu makna lagu mana. Ya wak akik tangan dua tu makna lagu mana. Kita akik tangan dua makna dua lah. Tapi terkadang orang muda yang akak tangan dua tu maksud ya lagu mana. Ya ada maksud dia. Kita wak perik-perik mata ni ada maksud hak orang tua cara kita ni. Tapi anak muda kita kalau wak ya ada maksud hak dia. Juga di sini seolah kata wari perkataan ulama. Tapi ulama jadi maksud tu siapa? Ulama mana? Ulama mu'tabar yang dipilih oleh seluruh ulama. Ulama pakat kenal belakang dia. Ulama Islam kita, orang Islam pakat belakang dia. Ke ulama di situ makna kata makna yang khusus. Kecik mudah-mudah agak. Kalau kasar sikit pun betul. Sebagaimana guru kami Dr. Jihad alaihi rahmatullah, dia kata ulama yang ditak buat kira oleh ulama. Ataupun satu lagi misal, iaitu ulama tak hafal Quran. Ulama baca Quran tak kena. Tu dia. Walaupun kasar sikit, akan tetapi kita nak uwi nampak. Pasal dia dah. Kalau sakit tu teruk, kita kena berubat dengan cara hak pesen kata pasal dia. Tangan patah. Afanallahu wa iyyakum ajma'in. Tubik tular daripada isi. Maka pastilah bomo nak memasukkan tular dalam isi semula tu kena heret, kena tarik. Walaupun berado, walaupun sakit, walaupun teriak, walaupun melahungkan, pasti bomo tu kena buat. Dengan cara masuk cepat supaya nak kembalikan tular itu klik semula jadi semula. Juga masalah ni kita kecek kasar nampak. Supaya nak orang masyarakat ni nampak. Kata ulama ni, siapa ulama? Ibnu Hajar Asqalani, ulama. Imam Bukhari, ulama. Imam Muslim, ulama. Imam Syafi'i, ulama. Ulama. Maka ulama hak ni ulama sedega. Kita jadi ulama hak tertentu kena turutlah mereka. Jangan pesen kata kita ni dakwa kata kita jadi ulama. Cukup dak syarat itu suku kena bahas pula sekali lagi. Tetapi tak mahu nak turut. Tak mahu nak kecek. Seperti ulama-ulama hak sedega tadi. Dalam masalah bahasan. Maka tak sepatutlah kita nak buat perangai semacam tu. Mari kita tengok, tak panjangkan masa. Satu hadis yang ada dalam Bukhari juga. Kitab Salat Tarawih juga. Bab fadli man qama Ramadan. Bab tulah tu. Bab tadi kita dengar daripada Aisyah. Tapi hadis ni ada di dalam rakam 2012. Siapa ada Sahih Bukhari balik tengok. Kerana orang ngajar sunnah ni
Ngajar dengan nyata. Jual tanah ada cenduk sama. Tak jual tanah, malaikat kena ada cenduk. Sama sekali. Carilah. Kalau orang tu orang sunnah. Sunnah tu sunnah yang benar. Iaitu sunnah Nabi SAW, bukan dakwah. Kerana sekarang ni banyak juga hak dakwah. Nah, kita tak tanggung dosa orang lain di atas dosa kita. Jangan dok tengok orang Khawarij, kamar dia mari tengok pada Islam. Jangan dok tengok orang Jahmiyah, kamar dia mari tengok pada ajaran Islam. Tak. Ajaran Islam, ajaran Islam. Ajaran sunnah, ajaran sunnah. Manusia nak silap, manusia nak salah, itu tak ada kena mengena dengan ajaran. Orang Khawarij nak faham lagu mana ayat Quran, orang Jahmiyah nak faham lagu mana ayat Quran, wak sekolah nak faham lagu mana ayat Quran, faham lagi. Tapi ajaran. Tak boleh nak nisbah mereka itu kepada ajaran Islam sama sekali. Mari kita tengok Imam Bukhari wari. Nak tahu kata Nabi itu semaya dengan sahabat tu tak jemaah sungguh kedak. Sebagaimana dia dakwa. Daripada Urwah. Urwah ni anak pada Zubair. Anak saudara bagi Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Kerana Aisyah dengan mak bagi Zubair, mak bagi Urwah tu isteri bagi Zubair, iaitu Asma. Asma dengan Aisyah ni dua beradik daripada ayahnya, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tu ayah kepada Asma. Asma ni ibu pada Urwah. Urwah tu anak pada Zubair. Satu hari tu anak saudara bahasa dia lah. Ya nak pergi kecek dengan mak saudara dia. Nak pergi tanya mak saudara dia. Nah, nak pergi orang panggil kata duk tidur mak saudara bahasa dia. Anak saudara, mak saudara ni supaya mak dah. Ha? Satu hari Urwah. Ni hadis ni dengan molek. Urwah ni dia ni orang tabi'in jugalah. Orang tabi'in juga. Urwah ni orang tabi'in juga. Daripada kalangan pertengahan tabi'in, tabaqah yang ketiga. Ia kata, ana Urwata anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu. Daripada Urwah bahawa sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha telah mengkhabar akan Urwah oleh Aisyah. Katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan molek umat Islam dengan molek terhadap hadis ni. Baru kamu tidak diperdaya dan ditipukan setengah-setengah daripada manusia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil laili. Nabi telah keluar pada satu malam daripada tengah malam. Fasalla fil masjidi, maka telah semayalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Alih la fil masjidi dhihni lah. Faham kata Masjid Nabawi lah sini. Wa salla, di sini syahid. Wa salla rijalun bi salatihi, dan telah semaya oleh sahabat-sahabat dengan semaya Nabi. Dengan semaya ke apa? Dengan semaya Nabi. Bi salatihi ni pahal lagu mana hai ulama Islam? Kita ambil satu orang daripada ulama Islam yang mensyarahkan kitab Sahih Bukhari, namanya Qastalani. Imam Qastalani rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 923 Hijriah. Dia katakan wa salla rijalun bi salati. Dia katakan ai muqtadina bihi. Dia itu ikut, mereka itu ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semaya lihat belakang Nabi, makna kata dia niat makmum. Tu makna syahid tu.
Mai kita tengok lagi. Nawi nyata lagi kata gapo hak Nabi duk buat. Hak Imam Bukhari dan ulama-ulama kita duk royak pada kita. Fa asbahan nasu yatahaddatsu. Maka apabila waktu cerah esok, pakak manusia duk cakap lah. Duk cakap, duk kecek. Fajtama'a aktsaru minhum. Malam yang kedua jadi kau banyak orang duk berhimpun di masjid Nabi tu. Fasallu ma'ahu. Ni nyata. Maka Nabi pun telah semaya, maka sahabat pun turut akan Nabi. Semaya serta dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Semaya serta ni tidak ada orang faham, malaikat semaya dengan cara jama'atan. Semaya dengan cara jamaah. Maka tak betul sangat dan dusta sangat royak kata Nabi semaya sore-sore pada awal ya buat contoh akan ini semaya, iaitu semaya tarawih. Dusta tak benar pada hakikat sama sekali. Selepas daripada tu, fa asbahan nasu fatahaddatsu fakathura ahlu masjidi min lailati ats-tsalitsati. Maka pagi-pagi pula esok jadi manusia tu duk cakap, maka jadi banyaklah ahli masjid Madinah maksud daripada malam yang ketiga. Malam yang pertama sahabat semaya belakang Nabi. Malam yang kedua sahabat semaya serta Nabi. Jama'atan. Semaya hari yang ketiga jadi kau banyak. Nabi pun fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu. Nabi pun semaya, maka mereka itu pun semaya. Makna kan? Makna kata setengah hadis daripada riwayat setengah, malah setengah di atas setengah ni jama'atan. Semaya dengan cara jemaah. Tu dia. Fasallu bi salatihi, dengan semayanya. Mana semaya Nabi? Mana ikut Nabi? Tengok hadis riwayat. Ulama pemain riwayat supaya hadis. Tu ulama sungguh. Kalau ulama mari duk riwayat tak supaya hadis riwayat kanan ya riwayat kiri, itu bukan ulama. Ingat molek. Ni saya riwayat dengan cara rakam lagi. Terjemah ruah lagi, terjemah riwayat hadis lagi. Ulama lagi mari syarah. Nak gapo lagi? Tafsir lagi. Tu ta'assub sani. Tu dia ta'assub sani. Sebab itulah kita orang sunnah, orang Islam, orang nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada wawih. Tak ada kena wawih walaupun sikit. Falamma kanatil lailatur rabi'atu ajazal masjidu an ahlihi. Maka tak kala malam yang keempat, maka masjid itu jadi tak muat daripada nak terima ahli-ahli masjid yang nak mari itu. Jadi penuh doa. Sebagaimana yang disyarahkan oleh para ulama al-Islam. Hatta kharaja li salati subh. Nabi tak keluar pada malam yang keempat. Nabi keluar mari sembahyang subuh. Falamma qadal fajra aqbala 'alan nas. Maka tak kalau sudah sembahyang molek subuh dengan cara jamaah, maka dia paling muka di atas manusia. Itu imam. Orang jadi imam bagi makmum sembahyang dalam masjid. Sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah sembahyang hendaklah mung tu paling muka kepada makmum dan paling belakang pada kiblat. Hak tu hak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi buat contoh molek. Tu dia. Kama dia? Pada dia paling muka kepada umat ni, fatashahada. Apa makna fatashahada? Yakni dia menyaksi kata Allah Subhanahu wa taala itu satu, hanya jua asa. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi tu sama lagi itulah. Lepas pada dia kata innal hamdalillah hingga akhir tu, tu maksud fatashahada. Sebagaimana jadi disyarahkan oleh Qastalani di sini. Thumma qala amma ba'du fa innakum lam yakhfa alayya makanukum. Aku tak ada jadi
tak tahu apa yang kamu duk buat gapo he umatku. Ni saya terjemuh dengan cara maksud supaya kita dapat faham dengan cara mudah. Nampak je tak? Tu dia. Yang duk dakwa lah. Orang nak terjemuh boleh banyak cara. Terjemuh dengan cara maksud, terjemuh dengan cara kalimah mengikut tertib. Boleh terjemuh, tak ada masalah. Syarat orang terjemuh tu reti nak letak hak mana fa'il, hak mana maf'ul, hak mana naibul fa'il, hak mana tu, hak mana ni daripada kalimah-kalimah yang nak susungkan jadi jumlah. Tak ada gapo. Tu tak ada gapo. Tu dah. Walakinnani khasyitu an tufrada alaikum fata'jazu anha. Akan tetapi aku tak tubik tu kerana ada sebab aku takut difardu di atas puak kamu, maka kamu itu jadi lemuh nak tunai akan semaya di dalam bulan Ramadan dengan cara sempurna 30 malam atau 20 malam, 29 malam tiap-tiap tahun. Nabi tak sena jadi payah di atas ini ummah. Kalau nyagi fardu pula dalam bulan puasa, wajib kena semaya malam di masjid dengan cara jemaah 30 malam. Tak buat berdosa. Nabi siya pada ini ummah, maka Nabi lepas. Itu tak? Fatuwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Maka meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan urusan di atas demikian itu. Maka wal amru ala dhalik, mari kita tengok ulama syarah lagu mana kita. Saya ambil satu daripada orang yang jadi tokoh ulama yang meninggal pada tahun 125 Hijriah, iaitu Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri, dia orang lapisan yang keempat yang duduk di kalangan lapisan orang tabi'in. Nama dia Muhammad Ibn Muslim, anak pada Ubaidillah Az-Zuhri. Tu dia perkataan tadi itu. Maka Imam Qastalani wari di sini dia kata ai ala tarkil jama'ati fit tarawih, yakni fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik, yakni tinggal semaya dengan cara jemaah dalam pada semaya tarawih. Kita tahu dah kata Nabi semaya tarawih tu banyak mana? Semaya tarawih tu 11 rakaat. Maka orang kata tak boleh nak jadi tarawih kalaulah tak berhenti 4 kali 5 kali. Sebagaimana lagi kita akan tengok. Tetapi nak ayat kata kalau semaya semacam ni pun tak keluar daripada kata semaya tarawih juga. Biar kata. Ni ulama hak kata. Satu, Imam Bukhari. Yang kedua, Imam Ibn Hajar yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Dan hak lain-lain lagi daripada kalangan-kalangan ulama yang syarah Sahih Bukhari. Gitulah. Kerana ia syarah supaya dengan Imam Bukhari kan tak? Supaya dengan Imam Bukhari faham. Nak pergi syarah lagu mana Imam Bukhari faham kanan je faham kiri. Tak boleh lagu tu. Nampak tu tak? Tu dia. Dan dia kata lagi, ثم كان الأمر على ذلك أيضا في خلافة أبي بكر الصديق. Dan pada zaman Abu Bakar juga, pada masa khilafah Abu Bakar juga As-Siddiq, dia semaya cara-cara dengan tak jemaah dah lah. Tu Nabi buat contoh 3 malam dengan cara jemaah. Nampak tu tak? Tu tak jemaah lepas pada Nabi tinggal malam ke-4 tu. Tu baru tak jemaah. Nak ayat kata asal jemaah ni Nabi tak ada uat, Umar yang mai buat. Ni dusta. Pelawak orang panggil kecek lagu tu. Ni sebagaimana ulama kita cakap ni. Dan Qastalani kata lagi, dia kata wasadran min khilafati Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Sama ada radhiyallahu anhum. Dan daripada pertengahan mana mas awal Sayyidina Umar retah dan pertengahan Sayyidina Umar retah duk semaya dengan cara berasing-asing tu lagi. Sayyidina Umar mai buat dengan cara jemaah, hidup akan sunnah Nabi semula pada akhir dia.
pada akhir khalifah dia. Lagi kita akan tengok. Tu tak? Tu dia. Bahawa tiap satu semaya qiyam Ramadan di dalam rumah dia cara munfaridan. Mana kata selepas daripada tu dia pakai duk semaya dengan cara dalam rumah dia di masjid, cara semaya masing-masing seorang-seorang gitulah. Dan ada juga riwayat yang lain kata semaya dengan cara jemaah, tapi jemaah tak lebih daripada 9 orang. Bawah tu adalah 3 orang, 4 orang, 5 orang, 7 orang. Tak ada jadi besar-besar tu, tak ada. Semaya gitulah orang panggil kata. Setengah riwayat tu. Tapi di sini ulama kata semaya di dalam rumah dia dengan cara munfaridan, seorang-seorang. Sehingga telah hipung oleh Umar radhiyallahu anhu akan manusia di atas Ubay ibn Ka'b, maka semayalah Ubay dengan mereka itu dengan cara jemaah, dan berkekalalah amalan itu di atas dimakian hingga sampai masa kita ni lah. Ini perkataan Imam Qastalani rahimahullahu ta'ala dalam Irsyad As-Sari. Dalam Hadi As-Sari. Tu tak? Tu panggil kata perkara yang kita nyata kata semaya Nabi yang mula-mula semaya jemaah. Maka saya jawablah kata Abu Salamah tak semaya, tak pergi semaya. Memang dia tak pergi semaya sebab dia tabi'in, dia bukan sahabat. Dia tu khabar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya tapi tidak berjemaah. Ini dusta. Semaya masing-masing sahabat tidak ikutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat cara dia, sahabat buat cara dia. Hak ni kalau tanggung pada malam yang ke-4, 5, 6, 7 benar. Kalau 3 malam awal maka dusta. Tu tak? Ni cara kita nak jadi adil. Takut dia maksud kata malam yang ke-4, 5 ni, tu boleh jadi kita tanggung kata benar dia cakap. Tetapi kata tidak ada asal, Nabi tak ada semaya mula lagi dengan cara jemaah, tu dusta. Supaya kita nak adil. Kecek gapo tu jadi adil, jangan pesing kata kiri kanan syadid, kelajak tu tak boleh. Tu tak? Baik. Kemudian kita ambil satu orang lagi daripada ulama kita, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tak kala dia ada syarah Sahih Muslim pada rakam 760 daripada rakam hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Bab apa? Bab targhibi fi qiyam Ramadan. Bab menggemarkan kita berdiri semaya di dalam bulan Ramadan. Imam Nawawi kata kan, wa huwa tarawih, iaitu semaya tarawih. Semaya tarawih. Makna kata qiyam Ramadan pun boleh panggil, tarawih pun boleh panggil, tak ada gapo. Tak ada dua beza nak qiyam Ramadan, sukulah, tarawih sukulah. Tak. Boleh panggil kata perkara yang pesing kata nama dua perkara hakikat tu sah. Orang panggil bahasa Arab panggil lafaz muradif. Kita niat aku semaya qiyam Ramadan, hasil. Aku niat sengaja aku semaya tarawih, hasil. Halal. Sah. Nampak tu tak? Tu dikirakan oleh para ulama di dalam agama Islam kita. Walaupun Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dia pilih 20 rakaat, tetapi dia tak ada royak kata hak Nabi buat tu bukan tarawih. Kita faham gitu. Maka majlis kita ni tak ada nak paksa kata mu kena buat gini, dak. Anta nak buat sebelah 3 witir 8 rakaat, boleh. Anta nak 23, 20, kemudian diiringi witir 3, boleh, tak ada gapo. Supaya Nawawi kita boleh duduk, supaya Nawawi kata kita ni boleh pakat terima belaka. Tu tak? Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Imam Nawawi pun syarah sebagaimana kita dengar tadi tu juga. Sebagaimana kita telah dengar tadi tu juga. Tak ada khilaf di kalangan ulama syarah semacam ni berlaku. Semacam Imam Qastalani syarah sebagaimana Az-Zuhri royak mari. Nampak tu tak? Tu dia. Dan hadis dalam Sahih Muslim lagi
Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala syarah dengan cara ringkas, iaitu rakam hadis 761. Yang mari syarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil syarah selalu mudah. Qauluhu, iaitu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailatin fa shalla bi salati nasun. Bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah semaya pada di dalam Masjid Nabawi pada satu malam, maka semayalah dengan semaya Nabi tadi itu oleh manusia, yakni sahabat. Wa dzakara al haditha, dan dia pun telah sebut hadis dengan cara panjang mari, dengan cara sempurna lah. Cara syarah tu ya gitu. Ya kecik ya wari mata, kamar dia syarah satu jumlah, satu prayuk, satu jumlah, satu jumlah, satu jumlah. Hai dah habis. Tu cara syarah oleh ulama. Tepat hak mafhum dah, hak faham dah, hak wadih dah, hak nyata dah, ayo lepas. Tak pasti kena duk royak seka tu dah. Nampak tu dah? Darajat lah. Cara syarah tu ya darajat. Supaya kita ngaji lah. Kalau kelas bawah tu ya ngajar pasal lain, kelas tengah tu ya ngajar pasal lain, kelas tinggi ya ngajar pasal lain. Faham tu dah? Tu dia. Baik. Fafihi Imam Nawawi waktu be hukum daripada hadis. Ni sedap kita apabila kita baca hak ulama mai wak khulasah, wak kesimpulan kita. Dia waktu be kata ana jawazul nafilati jama'atan. Tengok. Imam Nawawi peheh kata semaya Nabi tadi tu dengan para sahabat tu jemaah 3 malam. Sebab tu waktu be daripada hadis hukum kan harus kita semaya sunat hal keadaan kita jemaah. Boleh kita semaya jemaah. Sebab apa? Sebab Nabi buat contoh. Sebab sahabat mai ikut Nabi. Tu dia. Ulama isyarah lagu ni. Bukan Imam Nawawi kata di sini tak harus kita semaya sunat berjemaah. Kerana Nabi dan sahabat semaya jemaah, kita tak boleh buat apa? Kerana kalau kita turut Nabi jadi payah. Tak ada ulama kecek lagu tu. Tak ada sore pun di kalangan ulama hak kecek semacam tu. Tak ada. Ulama orang ikut Nabi. Tu ulama. Tu tak? Walakin ikhtiyara fiha al-infiradu. Tetapi hak utama dia kata walakin hak dia pilih. Imam Nawawi pilih. Dia kata akan tetapi hak terpilih pada ini masalah semaya nafilah ning iaitu al-infiradu, iaitu infirad, semaya asing-asing. Sebab asal semaya sunat ni semaya asing-asing. Tapi harus tak kita nak semaya jemaah? Boleh. Tu dia. Tetapi walaupun asal semaya sunat tadi tu semaya dengan cara asing-asing tu lebih afdal daripada jemaah, illa Imam Nawawi istisna. Malaikat fi nawafila makhsusatin. Malaikat pada apa? Pada semaya sunat yang tertentu. Ada juga hak semaya sunat tapi kena jemaah. Tahu mana? Gapo kata Imam Nawawi rahimahullah, iaitu al-aidu semaya raya. Sama ada Aidil Adha dan Aidil Fitri. Semaya Aidil lain tak ada. Lama duk bubuh tambah pula je beri tambah. La ilaha illallah. Dia kata benda molek. Molek lagu mana gilakah pada Nabi SAW. Orang beradab ke semaya, orang pengen kata lakah ibu syariat. Tak berlagu berdoa cara mikir. Nampak tu tak? Tu tak berlagu berdoa cara mikir. Wahia al-aidu, semaya aid. Wal kusuf, semaya gerhana. Semaya gerhana. Gerhana bulan matahari itulah. Wal istisqa, dan istisqa, semaya minta hujan sunat, tapi hak ning kena semaya dengan cara jemaah. Sebab Nabi buat dengan cara jemaah. Tengok. Nak jemaah tak jemaah kira di perwaktian Nabi hak Nabi hajar. Tengok tu.
Tengok Imam Nawawi. Sebab tu dia hebat. Sebab tu dia lebih. Sebab tu orang pakat duduk. Orang panggil kata ambil belakang istifadah daripada dia. Min haisul jumlah. Sekira dengan cara hak banyak tu pakat ambil belakang. Adalah tempat-tempat hak ulama duk mari pertikai. Kerana ulama ni memanglah dia ada apa yang kata ada ijtihad dia. Ia pesen tak gagah sangat. Ijtihad dia pesen kata jadi tak temari sekaligus. Bahasa dia ulama lain main periksa pula. Bahasa dia hak tu, dia manusia. Tu tak sifat kemanusiaan itu dia kekal lah bagi ulama. Tetapi dengan cara umumnya 90% orang pakar-pakar. Tu orang pakar-pakar. Tu tak. Sebab itulah kita ingat daripada perkataan ulama kita orang hak pesen tak asub ni kata kena ambil habis. Kena banyak, kena sikit lagu nak kena ambil belakang. Tak boleh kena ambil belakang. Tak. Okey lagu tu. Orang panggil kata kalau kita buat lagu tu ada belakang dalam kitab kita ambil belakang. Orang panggil kata gelicir ulama apa kita ambil. Ulama kata man tatabba'a zallatil ulama tazandaq. Siapa dia lagi ikut turut gelicir ulama, maka orang ni akhir sekali jadi zindiq. Zindiq ni lagu mana? Iaitu orang yang pesen tak mau nak pada nak amal sangat. Nak kecek saja, nak buat saja, tak ada mari nak buat amal. Akhir sekali jadi buat mudah belaka dalam agama Islam. Tu tak kena. Kamar dia Imam Nawawi kata lagi, wa kadza at-tarawih. Semaya tarawih pun semaya dengan cara jemaah hak tu hak molek. Pas tadi royak kata walakin ikhtiyara fiha al-infira, iaitu klik pada an-nafilah. Lafaz nafilah tu orang panggil lafaz jinsiyah, lafaz jenis. Apabila sebut kata semaya sunat. Padahal semaya sunat tak ada gapo. Wari afrad, wari satu persatu. Semaya sunat tarawih, semaya sunat raya, semaya sunat gerhana matahari bulan, semaya sunat minta hujan. Semaya sunat bawah tu. Tapi asal pada semaya sunat, semaya sore-sore. Tu dia. Perhera tu semaya sunat tahajud lah. Tu makna kata sunat juga, tapi hak utama semaya sore-sore. Tu tak? Tu misal nak nampak supaya kata kita tak faham salah terhadap cakap pe ulama. Indal jumhuri kama sabaq. Di sisi jumhur ulama ginilah sebagaimana aku telah sebut dah lah. Wa fihi juga, dan daripada hadis tadi Imam Nawawi kata jawazun nafilati fil masjidi. Harus kita semaya sunat di dalam masjid. Tengok. Sebab apa? Sebab Nabi buat. Sahabat buat. Sekali dengan Nabi dia. Tu dia. Wa in kana al-baitu afdal. Sekalipun semaya dumuh tadi tu semaya sunat tu lebih afdal. Tapi harus. Saya nak semaya sunat ni, saya nak pergi semaya di masjid. Boleh, tak ada apa. Tu dia. Itu maksud daripadanya. Dan wa fihi, iaitu omel lagi, jawazu iqtida'i biman lam yanwi imamatahu. Harus kita ikut mereka yang tidak niat imam. Mana kata dia duk semaya, kita pergi ikut dia. Dia tak ada niat imam pun kita ikut dia, kita niat makmum, sah. Tak ada gapo, boleh. Tu dia. Wa hadza sahihun 'ala al-mashhuri. Hak ni sahih di atas pendapat masyhur di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i ini. Tak ada gapo. Min mazhabina wa mazhabil ulama, daripada mazhab kita Syafi'i dan mazhab ulama-ulama lain lagi sah lagu ni. Tu dia. Sebab gapo boleh kata lagu ni dengan cara khulasah? Sebab Imam Nawawi pahal kata sahabat mari ikut akan Nabi SAW pada semaya tarawih 3 malam awal tadi, yang sebagaimana kita dengar ulama-ulama telah syarah dah tadi. Itu maksudnya. Itu tak? Itulah orang panggil kata soalan yang mula-mula kita telah selesai. Kata apakah maksud yang dikandakkan oleh ulama di sini?
mudah-mudahan kita ambillah setengah daripada faedah. Dan insya-Allah kita nak masuk lagi soalan yang kedua dan ketiga mengikut apa yang dikemukakan di sini pada jilsah yang lagi akan seterusnya. Maka pada jilsah ni sekadar inilah dulu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.